Chopin SPM, Katok Ayam dan Raja, Set 4. Pada pendapat Anda, apakah ada golongan yang melibatkan diri dalam dunia pertanian masih miskin? Pada pendapat saya, golongan yang menceburkan diri dalam bidang pertanian, yang melibatkan diri dalam bidang pertanian ini masih hidup atau masih dibelenggu kemiskinan kerana mereka banyak bergantung pada pengaruh cuaca. Hasil pertanian bergantung pada pengaruh cuaca, musim panas, musim kemarau, musim hujan, musim tengkujuh, banjir, ribut taufan. Jadi pokok-pokok akan mati, hasil tiada. Contohnya sekiranya berlaku musim kemarau di sawah, sudah pasti tanaman tidak akan jadi. Di samping itu, banyak antara petani masih menggunakan sistem yang lama. Sistem pertanian kuno. Masih menggunakan lembu, kerbau, cangkul. Kalau kita lihat negara contohnya Sri Lanka, India, Bangladesh ataupun Pakistan masih menggunakan sistem lama, termasuk menggunakan tenaga haiwan. Tiada peralatan yang canggih, tidak ada jentera, tiada traktor, pembajak, penuai. Jadi pertanian ini adalah corak tradisi ini jauh berbeza jika dibandingkan dengan Kanada ataupun prairie, kawasan penanaman gandum yang menggunakan peralatan yang moden. Salah satu sebab mengapa dibelenggu kemiskinan ialah disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja, kekurangan para pekerja untuk sektor perladangan. Contohnya di negara kita, kekurangan sektor pekerja, kalau dilihat pada sektor sektor kelapa sawit, memang kita mengalami ketandusan pekerja. Kekurangan tanah juga boleh dianggap sebagai satu faktor kerana tiada peluang untuk pembukaan atau penerokaan tanah. Pada masa yang sama, masalah orang tengah, petani dan nelayan menjual hasil kepada orang tengah. Orang tengah membeli hasil ini dengan harga yang terlalu rendah. Jadi bagaimana golongan petani ini dapat menjadi kaya? Kerana mereka menjual hasil mereka dengan begitu rendah dan orang tengah akan menjual, akan mendapat keuntungan. Mereka akan jual dengan harga yang tinggi. Jadi seolah-olah golongan petani nelayan ini tertindas. Itulah masalah. Dan juga mereka ini kurang kepakaran, tidak mempunyai pengetahuan pendidikan terhadap sektor pertanian, bukanlah mahasiswa UPM. Jadi di sini kita boleh lihat memanglah mereka hidup miskin, dikongkong kemiskinan. Barang-barang pertanian juga dipengaruhi oleh iklan dengan yang tidak dipengaruhi oleh iklan. Itu pun perlu diambil kira. Maksud saya, barang-barang elektrik, contohnya peti sejuk, televisyen, barang-barang ini banyak dipengaruhi oleh iklan dan media massa memainkan peranan. Barang-barang ini boleh diiklankan melalui media, contohnya televisyen, barangan shampoo, sabun. Tetapi kalau kita lihat pada hasil pertanian, jaranglah dipengaruhi oleh iklan telur ataupun ayam, barang sayur, kangkung, kobe. Jadi ini satu daripada faktor. Selain itu, barang tiruan. Getah tiruan jauh lebih baik daripada getah asli. Maka di sini kita boleh lihat bahawa penoreh getah akan mengalami kerugian. Barangan pertanian juga tidak tahan lama, mudah rosak, terpaksa dijual pada harga yang rendah jika stok melambat. Contohnya jika cili sudah terlalu banyak, maka terpaksa dijual atau dibuang ataupun dijual dengan harga yang rendah. Begitu juga jika ayam bertambah, harga ayam pula turun naik. Begitu juga lambakan telur. Pasaran yang tidak menentu, harga turun naik. Contohnya ayam, telur dan sayur.